Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jam menunjukkan jam 1 pagi. Ada ke orang yang masih lagi belum tidur ni pukul 1 pagi? Saya hari ni nak tergelak tengok kisah yang menyayat hati, sangat menyedihkan. Yang melibatkan dia ni stusar sulit kanan ataupun stusar sulit kepada YB Syed Saddiq Al-Tisu Lembut. Dia menceritakan keadaan dia yang amat menyedihkan lah. Kononnya ketika soal siasat oleh pihak SPRM, dia ditengking, dibaling telefon lah kononnya dan macam-macam lah. Kena berdiri satu kaki, dah penat tukar satu kaki. Itulah dia. Siapa punya polisi ni? Ini semua polisi zaman Pakatan Harapan. Baru kena ambil telefon, dah bising-bising. Saya nak beritahu, sebelum kamu kena ni, kena ingat dulu polisi balas dendam kamu ni siapa yang menjadi mangsa. Datuk Seri Najib tidur satu malam tau. Tidur satu malam di SPRM, sebelum dia didakwa. Datuk Zahid tidur juga satu malam. Datin Sri Rosmah pun kena tidur. Datin Sri Rosmah ni sampai nak pergi bilik air pun ada orang yang escort. Tapi dia tak pernah bising pun, dia tak pernah cerita pun, dia tak pernah mengeluh pun. Macam susah sulit kanan kepada Syed Saddiq ni. Saya nak beritahu hari ni yang menyebabkan kamu disiasat sebab kebodohan bos kamu, Syed Saddiq. Dah tahu kau makan rasuah, dah tahu kau pergi rembat duit. Bila duit tu hilang, itu salah dia jugalah. Sebab bila duit tu tahu duit tu tak bersih. Duit tu datang daripada sumber yang haram, sumber rasuah. Janganlah pergi report polis. Bahalul. Ni minta maaf cakap lah. Bodoh. Bila dia report polis, kau baru jadi menteri. Baru jadi menteri berapa bulan. Tiba-tiba, baru 22 bulan, tiba-tiba hilang 250,000. Itu yang hilang. Yang tak hilang, belum kira lagi. Lepas tu, dia buat report polis. Bila ditanya, duit ni datang dari mana? Duit daripada sumbangan. Kononnya, kepada armada. Bila kita tengok perlembagaan, PPBM mengatakan bahawa hanya Bendahari Agung Parti dibenarkan untuk menyimpan tunai, itu pun tidak melebihi. Kalau tak silap saya dalam 30 hingga 50,000 saja. Syed Saddiq boleh simpan 250,000. Bendahari Agung Parti hanya boleh simpan, Bendahari Agung Parti hanya boleh simpan lebih kurang dalam 50,000. Tetapi Syed Saddiq simpan 250,000 hilang. Yang tak hilang dia tak beritahu Tiba-tiba dia tukar. Dia kata itu duit keluarga dia lah, duit atuk dia lah, nenek dia lah kan. Tak apa. Tetapi kena ingat, akibat daripada kamu membuat laporan polis, maka ada orang mempertikaikan macam mana seorang muda macam kamu, belum pernah pun kerja, tiba-tiba dapat jadi menteri sekejap, terus ada duit yang 250,000 hilang secara tunai. Belum kira duit dalam akaun. Maka bila orang buat laporan kepada SPRM, SPRM siasatlah. Itu kerja SPRM. Bila disiasat rupanya, bila pergi ke rumah ke pejabat Youth Power yang mengendalikan pengagihan 50 juta dana untuk pertubuhan-pertubuhan belia. Pejabat tu pejabat yang dimiliki oleh Bendahari Armada, iaitu Bendahari Syed Saddiq, yang dia hilang 250,000, tiba-tiba yang dijumpai 400,000. Itu yang jumpa. Belum lagi duit yang dana ni, ada yang sampai masuk akaun ASB, masuk akaun peribadi Syed Saddiq. Ini sikit hari lagi.
Ini sikit hari lagi. Jadi bila dah tak boleh, bila dah tak boleh nak menafikan, tak boleh nak menafikan apa ni, tidak boleh nak menafikan daripada mana datangnya duit ini, duit ini datang daripada sumber halal ke sumber haram. Akhirnya kita tengok dia mengatakan bahawa duit ini datangnya daripada keluarga punya duit. Pula bertukar pula. Mula-mula duit parti. Bila Perlembagaan Parti mengatakan bahawa Bendahari Agung pun hanya dibenarkan tidak lebih daripada 50,000 simpan tunai. Tiba-tiba dia tukar jadi duit keluarga. Jadi saya nak beritahu dengan Syed Saddiq, akibat daripada kamu buat report polis, orang buat report SPRM, maka pihak SPRM siasat. Dan kerana busuk hati Mahathir ni, apa yang berlaku tuan-tuan? Kerana busuk hati Mahathir ni, pengikut-pengikut dia macam budak perempuan susah sulit kepada Syed Saddiq ni, terikut-ikut budaya mereka fitnah. Kononnya bahawa apa yang dilakukan oleh SPRM, siasatan ke atas SPRM adalah bermotifkan politik. Padahal kerana kamu buat laporan polis, ada orang buat laporan SPRM, SPRM siasat, dan kita dapati, ini pihak SPRM dapati bahawa ada kaitan dengan duit 50 juta peruntukan yang disalurkan melalui sebuah pertubuhan yang bernama Youth Power ni, di bawah kelolaan Bendahari Armada. Dan ada duit yang masuk ke dalam akaun parti. Yang lepas ni tengoklah apa akan jadi pada ni ada masuk dalam akaun peribadi. Duit sumbangan kepada Armada tapi masuk akaun peribadi. Duit 50 juta peruntukan KBS. Ada sebahagiannya masuk dalam akaun ASB dan sebagainya. Jadi ini tuan-tuan, menyebabkan hari ini susah sulit kanan YB Syed Saddiq ini dipanggil. Tapi malangnya tak berapa cerdik budak ni. Bila kita masuk dalam bilik soal siasat tu, kamera kiri kanan depan belakang. Ni nak beritahu ni. Kan? Bila kamera kiri kanan depan belakang, kau reka cerita kata dibaling dengan telefon, kau reka cerita kata kena berdiri satu kaki. Mampus babe. Mampus. Sebab apa? Ini semua akan dikira sebagai kenyataan palsu. Itu sebab saya nak beritahu. Kita ni sebagai orang tua sepatutnya menjadi teladan kepada orang muda. Jangan berbohong. Bila kamu sebagai orang tua dah nak mampus umur 94 tahun, belum sempat duduk pun, dah kutuk Datuk Seri Najib, cakap apa benda semua sekali, kau hilang jawatan Perdana Menteri pun semua Datuk Najib, anak kau hilang jawatan Menteri Besar pun semua Datuk Najib, baru-baru ni semalam buat PC, belum sempat duduk pun dah balon Datuk Najib. Akhirnya apa jadi? Orang-orang bawah dia ikut. Dan bila orang bawah dia ikut, dengan tak ada ilmu menipu ni. Mahathir ni lain, dia memang master in lying. Memang kerja dia menipu. Tapi budak yang beringus sulit kanan kepada Syed Saddiq ni, dia tak sedar bahawa dia mereka cerita nak tunjukkan bahawa tindakan yang diambil oleh pihak SPRM seolah-olahnya adalah satu konspirasi politik untuk memberi tekanan kepada mereka yang tidak menyokong Tan Sri Muhyiddin, tetapi pada hakikat dan realitinya tindakan ini berlaku apabila beliau sendiri membuat report polis tentang kehilangan duitnya. Bila disiasat dan ada pula pihak melaporkan pada SPRM pula siasat, maka akhirnya dipanggillah mereka-mereka yang terlibat. Pegawai-pegawai keliling Syed Saddiq nak pastikan bahawa tidak berlaku sebarang penyelewengan yang menyebabkan akhirnya ada duit di dalam peti besi Syed Saddiq. Itu saja. Jadi hari ini akibat daripada berketuakan seorang penipu, pembohong, akhirnya yang muda-muda ni, yang sepatutnya masih lagi bersih, masih lagi ada integriti, bukan hanya dah rosak, bukan hanya sudah dipengaruhi dengan duit
yang sepatutnya mereka menjadi amanah disalurkan kepada pertubuhan-pertubuhan belia, sudahlah diseleweng, dianjurkan pesta 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 dadah, pesta arak. Jangan lupa apa yang berlaku pada Adun Dengkil. Saya nak beritahu Syed Saddiq berada di tempat tersebut. Memang itu adalah budaya dia. Dengan morfinnya, dengan araknya. Saya nak beritahu, kereta Syed Saddiq berada di tempat kejadian. Cuma nasib dia baik, tak tahulah siapa yang selamatkan dia sebelum pihak polis menyerbu pusat sukan yang di dalamnya ada wanita-wanita, beberapa orang wanita, termasuklah Adun Dengkil dan barisan kabinet ataupun barisan Esko Armada, YB Shan Abdullah, yang merupakan juga ketua Armada Selangor pada ketika itu. Akhirnya didapati positif dadah. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, hari ini ASP Salib yang merupakan pegawai yang menyiasat kes Adun Dengkil ini sudah pun dipindahkan ke mana? Ke FRU. Dah pergi ke FRU dah. Ini maklumat ni semua kita dapat, kan? Tapi orang yang betul-betul terlibat, alhamdulillah lah. Pasal Pakatan Harapan ni hebat, dia boleh tukar daripada positif kepada negatif. Boleh tukar daripada positif kepada negatif. Ini tak ramai orang boleh buat, kan? Tetapi saya nak beritahu bahawa janganlah nak merungut bila tukar kerajaan, kononnya kerajaan yang sedia ada ni menganiaya dia. Saya nak beritahu, engkau terlibat dengan rasuah, engkau kena panggil soal siasat dengan SPRM, biasalah, kan? Yang patut komplain ni orang macam saya. Saya buat laporan ke atas Amhari kerana Amhari mengaku dalam mahkamah dia menerima rasuah, menerima suapan daripada Lau Tek Jo, $200,000. Dia terima suapan daripada sebuah syarikat, $25,000 sebulan. Dia kaki tangan awam, dapat gaji daripada syarikat Ops Solution, $25,000 sebulan. Dia juga menerima duit suapan dalam sebuah akaun di BSI Switzerland, RM3.7 juta. Tapi disebabkan dia bersetuju untuk menjadi saksi pendakwa, dia tidak didakwa oleh pihak, tidak dihadapkan ke mahkamah oleh pihak SPRM pada ketika itu. Dan bila saya buat report polis, saya pula hari ini nak dipenjarakan. Saya pula hari ini berhadapan, baru-baru ni kalah di peringkat Mahkamah Rayuan. Patutnya saya yang kena komplain, kan? Tak ada terlibat dengan rasuah, tiba-tiba pihak SPRM memohon dengan Jabatan Peguam Negara. Sekarang ni saya menentang Peguam Negara yang lama, Tommy Tomato. Ini saudara, inilah realiti. Sebenarnya benda ni semua berlaku bila? Apa yang berlaku ke atas Datuk Seri Najib, apa yang berlaku ke atas Datuk Seri Zahid, apa yang berlaku ke atas Tengku Adnan Mansor, apa yang berlaku ke atas Bung Mokhtar, apa yang berlaku ke atas Datuk Ahmad Maslan, apa yang berlaku ke atas Tan Sri Syaril. Saya nak beritahu tuan-tuan, mereka ini sesaudara didakwa dengan berniat jahat, malicious prosecution, dan pendakwaan ke atas mereka terpilih. Contohnya macam kes YMDB Datuk Ahmad Maslan, bila Latifah Koya, orang kuat Azmin Ali dulu, dia bila dia dakwa, dulu peringkat awal ada nama Mas Ermiati, sekarang dah tak ada, kan? Yang tinggal nama Mak Maslan dan juga nama Tan Sri Syaril, kan? Adil ke? Tak adil, tuan-tuan, kan? Itu sebabnya saya merasakan bahawa ini semua patut dibuang. Kenapa patut dibuang? Sebabnya sudah ada presiden, sudah ada track record sebelum ni.
kes yang melibatkan Siva Rasa Rahsia digugurkan. Kes yang melibatkan Paul digugurkan. Kes yang melibatkan Tamrin Ghaffar, kes melibatkan Hassan Karim, kes melibatkan Tian Chua, kes melibatkan Rafizi Ramli, ramai semua digugurkan. Jadi kalau nak fikirlah sewajarnya hari ini semua kes yang melibatkan pemimpin UMNO juga digugurkan. Sepatutnya 28 hari bulan ini bukan kita mendengar keputusan ke atas kes Datuk Seri Najib. Sepatutnya bila Peguam Negara sebelum ni sudah memutuskan tidak ada kes. Kerana orang yang masukkan duit SRC International ke dalam akaun Datuk Seri Najib adalah Nick Faisal. Yang jaga akaun amanah tersebut juga ialah Nick Faisal. Sepatutnya hari ini Nick Faisal diambil keterangan. Nick Faisal didakwa di mahkamah. Tapi dia yang bersekongkol dengan Jolo langsung tidak dipanggil, langsung tak diambil keterangannya, tetapi Datuk Seri Najib hendak dipenjarakan. Datuk Seri Najib didakwa di mahkamah. Dan 28 hari bulan ni kita akan tahu keputusan Datuk Seri Najib. Jadi saya haraplah semoga sahabat-sahabat Pakatan Harapan yang menyokong Pakatan Harapan, kalau hari ini kamu sudah tidak dilindungi seperti mana Lim Guan Eng yang ada kesalahan meluluskan pertukaran status tanah yang dimiliki oleh Magnificent Emblem. Tanah tu ditukar status sebagai balasan, dia disuap dengan sebuah banglo bernilai 4 juta lebih, dapat dengan harga 2.8 juta saja. Akhirnya, walaupun ada 60 saksi, 60 saksi ni, 25 sudah dipanggil, 35 belum dipanggil. Ketua Peguam Negara, dia dah letak peguam dia sendiri jadi Peguam Negara. Ketua Komunis Melaya, Ching Ping punya peguam dia letak sebagai Peguam Negara. Ketua Hakim Negara pun dia dah tukar Ketua Hakim Negara dia. Tapi dia tak ada keberanian untuk berhadapan dengan mahkamah. Seperti mana Datuk Seri Najib hari ini berhadapan dengan mahkamah. Jadi, kalau apa yang berlaku ke atas diri kamu hari ini, bila pihak berkuasa, tak kiralah polis ke, SPRM ke, mula menyiasat kamu, janganlah salahkan pula. Sebab keistimewaan yang kamu nikmati hari ini sudah tidak ada lagi. Sebab apa tak ada? Tommy Thomas dah tak ada. Latifah Koya dah tak ada. Kena ingat ni. Dulu ada Tommy Thomas, boleh selamatkan nyawa kamu. Dulu ada Latifah Koya, boleh selamatkan nyawa kamu. Hari ini Latifah dah tak ada. SPRM dah mula nak bersih dah, tuan-tuan. Begitu juga Jabatan Peguam Negara pun dah mula nak berjalan betul. Jadi itu je yang nak saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.